sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan juga sifat ma'ani, dan kita dah baca sedikit berkaitan dengan sifat ma'nawiyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Sifat ma'nawiyah. Kalau kitab Rumi saya tak ingat muka surat berapa. Jadi sifat ma'nawiyah adalah kalimah ma'nawiyah itu nisbah kepada makna. Yang ini terbangsa kepada ma'ani. Maka sifatnya 7, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maka sebab dinamakan ma'nawiyah kerana ia melazimi, ini tetap mengikut akan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah ini iaitu nisbah kepada sifat-sifat ma'ani ataupun nisbah kepada makna yang terbangsa kepada ma'ani. Sebelum ini kita dah sebut dah, kita dah nyatakan sebelum ini iaitu sifat-sifat ma'ani. Daripada sifat-sifat ma'ani ini lahirlah sifat-sifat ma'nawiyah. Apa beza sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah? Sifat-sifat ma'ani ini sifat yang dibangsakan kepada ada. Yang ada ataupun wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini maknanya dibangsakan kepada ada. Wajib ada pada sifat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat ma'ani. Ada 7, iaitu qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Itu sifat-sifat ma'ani. Jadi qudrat sebagai contoh untuk kita refresh balik semula. Qudrat iaitu berkuasa ataupun penguasa, ataupun kita nyatakan dalam kitab-kitab tauhid, termasuk dalam kitab ini, iaitu maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat qudrat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan iradahnya, kehendaknya untuk menciptakan yang mungkin, untuk mengadakan ataupun untuk mentiadakan. Ini sifat-sifat dipanggil sifat-sifat ma'ani. Pada malam ini kita sambung berkaitan dengan sifat ma'nawiyah. Jadi sebagai contoh tadi kudrat tadi, dengan bersifat penguasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dengan sifat maha berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah terbitnya sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkuasa. Dengan sifatnya yang penguasa itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai keadaannya, mempunyai kuasa, mempunyai iradahnya untuk melaksanakan segala yang mungkin, untuk mengadakan segala yang mungkin ataupun mentiadakan. Sebagai contoh untuk mudah kita faham, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat, penguasa. Dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan kita. Diciptakan kita, dihidupkan kita sebagai manusia. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifatnya sebagai sifat ma'ani tadi ni, iradah, kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kudrah ini bila berlaku? Bila berlaku kudrah ni? Kudrah ni berlaku sejak daripada azali lagi, sejak daripada
Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk menciptakan kita. Ini kudrah, sifat kudrah ataupun sifat-sifat ma'ani ini bersifat qadim. Ya, tak ada permulaan. Daripada dulu dah memang Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kudrah. Ya. Jadi maknanya bila Allah Taala nak menjalankan kudrahnya, ya, menjalankan iradahnya, maka telah ditetapkan, ya. Kudrah ini telah pun ditetapkan dahulu sejak azali lagi. Ya. Kemudian sampai masanya, maka ya, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala melalui perkahwinan ibu bapa kita, ya, maka kemudiannya ibu kita mengandung, kemudian lahirlah kita. Maka ketika itu terlaksanalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi. Ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan kudrah dan iradahnya bagi menciptakan kita. Ya. Ini yang kita panggil sifat-sifat ma'ani. Ya. Maka hasil daripada kejadian kita itu, ya, maka nak menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita panggil sifat ma'nawiyah. Ya. Hasil kehendak dan iradah sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bila zahirnya kita, maka menunjukkan bahawa betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kita tadi, ya, hasil daripada kehendak, kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini nak menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu bila kita sebut sifat ma'nawiyah, maka dinisbahkan kepada makna, dinisbahkan balik kepada sifat ma'ani tadi. Ya, nisbah daripada kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya menunjukkan zahirnya kita ke muka bumi ini, lahirnya kita ke muka bumi ini sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan ma'nawiyah ni pula. Ya. Saya ingat bila saya bagi contoh begitu mungkin lebih mudah, ya, untuk kita faham. Ya. Jadi sifat ma'nawiyah tadi ada 7, kaunuhu qadiran sampailah kaunuhu mutakalliman. Ya, dinamakan ma'nawiyah kerana ia melazimi, ya, tetap mengikut akan sifat ma'ani. Dia maknanya tetap mengikutkan sifat ma'ani tadi, hasil daripada kudrah dan iradah sifat ma'ani tadi, maka zahirlah kita, bila zahirnya kita membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, hal keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa. Ya. Maka hakikatnya, ya, saya sambung, ya, maka hakikatnya iaitu hal yang wajib bagi zat selagi ada zat dikarenakan dengan suatu kerana ada sifat ma'ani. Maujud pada zihin, tiada maujud pada kharij. Seperti apabila dikata hal keadaan Allah yang berkuasa, maka itulah dinamakan sifat ma'nawiyah, iaitu hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikeranakan oleh sifat kudrat, ya, sifat kuasa tadi. Jadi ni yang saya terangkan tadi, ya. Maknanya sekali lagi, ya, sebagai pencerahan sekali lagi, jadi hakikat sifat ma'nawiyah ini ialah hal yang wajib bagi zat, ya, bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu selagi ada zat dikeranakan dengan suatu kerana ada sifat ma'ani. Ya, kita mengaji daripada sifat nafsiyah, ya, iaitu wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang wujud? Zat Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud. Ya, yang wajibal wujud. Kita wujud ke tak wujud? Kita tak wujud. Kita diwujudkan, diadakan. Ya, bila ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada sifat.
Ya, bila ada zat, ada sifat. Mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dah baca dah, ya. Ada sifat salbiyah, ada sifat ma'nawiyah. Untuk mudah kita faham pada malam ini, kita rujuk kepada sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Ya. Jadi bila ada zat, maka ada sifat. Ya, ada sifat kudrat contohnya tadi. Ya. Bila ada sifat kudrat, yang ini Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa ataupun Maha berkuasa, penguasa Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sebab kudrat tadi dan juga dengan sifat-sifat yang lain, sifat iradat, ya, sifat ilmu, sifat hayatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Ya. Jadi hal yang wajib bagi zat tadi ni, selagi ada zat dikarenakan dengan suatu kerana ada sifat ma'ani maujud pada zihin. Jadi sifat-sifat ma'ani tadi ni, Allah Maha berkuasa, kudrat, iradat, ini semua ya, kita sebut maujud pada zihin. Maujud atau maknanya ada sifat-sifat ma'ani ni, ya, yang saya sebutkan tadi, ya, sifat yang dibangsakan kepada ada. Ada pada apa? Ada pada zat. Bila ada zat, ada sifat. Jadi sifat-sifat ma'ani ini dibangsakan kepada ada, maujud pada zihin. Ya? Yang kita boleh simpulkan pada akal kita. Ya? Wujud dalam akal kita. Ya? Tiada maujud pada kharij. Ya? Tidak maujud di luar akal. Ya? Seperti apabila dikata hal keadaan Allah yang berkuasa, maka itulah dinamakan sifat ma'nawiyah. Ya. Jadi hal tadi ni, ya, hal yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia melaksanakan kudrah dan iradahnya, diciptakan kita. Itu sifat ma'aninya. Ya, diciptakan kita, dengan sifat-sifat ma'aninya, dengan sifat kudrah, dengan sifat iradah, dengan ilmunya, ya, menciptakan kita. Jadi hal yang wujud ataupun yang mengikuti sifat-sifat ma'ani tadi ni, itulah yang dinamakan sifat ma'nawiyah. Hal yang menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia melaksanakan kudrah dan iradahnya tadi. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan sifat-sifat ma'aninya, ya. Nanti bila kita pergi tajuk yang selepas ini, insya-Allah kita akan nampak dengan lebih faham lagi, insya-Allah, ya. Jadi keadaan yang berkuasa, kudrah Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya, hal keadaan Allah yang berkuasa yang menjalankan sifat kudratnya tadi, maka itulah dinamakan sifat ma'nawiyah, ya, iaitu hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Ta'ala yang dikeranakan oleh sifat kudrah. Ya, kerana ada sifat kudrah tadi, Allah Ta'ala menjalankan iradahnya, kehendaknya, ya, untuk menciptakan kita contohnya. Ya. Jadi boleh kiaslah, ya, boleh kiaslah sifat-sifat yang lain, hingga 7 sifat ma'nawiyah itu, maka sifat ma'nawiyah itu natijah yang terbit daripada sifat ma'ani. Ya. Itu mudah, kat situ dia punya kata kunci dia tu. Ya, sifat-sifat ma'nawiyah itu natijah yang terbit daripada sifat ma'ani. Natijah daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah Ta'ala yang bersifat berkuasa dan maha berkehendak, maka diciptakan kita. Natijahnya, ya, penciptaan kita ni, ya, setelah zahir ataupun terciptanya kita, ya, telah lahir kita ke dunia ini, inilah yang menunjukkan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu Taala. Jadi hal keadaan kita yang dah tercipta ini nak menunjukkan ma'nawiyah ataupun sifat-sifat, ya, yang terbangsa kepada ma'ani tadi, ya. Sifat yang terbangsa kepada makna tadi, yang mengikut, yang menjadi natijah kepada sifat-sifat ma'ani tadi, ya. Ini yang sifat ma'nawiyah yang kita bicara pada malam ini, ya.
iaitu natijah yang terbit daripada sifat ma'ani. Adapun kehendak kerana pada hal maknawiyah itu bukan makna kerana memberi faedah illat bagi maklulnya sekira-kira ma'ani memberi bekas kepada maknawiyah. Tetapi yang dikehendaki di sini berlaziman, iaitu lazim berdiri kudrah pada zat itu, bahawa dinamakan zat itu qadiran, maka jadilah sifat ma'ani illat malzumah dan sifat ma'nawiyah itu ma'lul lazim. Jadi nak menunjukkan di sini, maksudnya di sini nak memberi faham kepada kita, apabila adanya sifat ma'ani, kudrah, iradah yang 7 tadi ni, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kuasanya, menjalankan kuasanya yang ada pada sifat-sifat ma'ani tadi ni, dengan kudrah dan iradahnya tadi ni diciptakan kita, maka hasilnya ataupun natijahnya menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa. Natijahnya ialah sifat-sifat maknawiyah. Ni boleh faham insya-Allah, Bunyi dia macam berbelit-belit sikit, Kita ambil kata kunci tadi yang mudah tadi, iaitu sifat-sifat maknawiyah itu natijah yang terbit daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7, kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Jadi 7 sifat ma'ani tadi ni, Allah Ta'ala nak menciptakan kita, maka mestilah Allah Ta'ala itu berkuasa nak menciptakan kita. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat, maha berkuasa, kudrat. Iradat, Allah Ta'ala nak menciptakan kita, mestilah ada iradatnya, ada kehendaknya. Allah Ta'ala maha berkehendak menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi untuk menunjukkan kuasa dia, untuk menunjukkan kudrahnya. Jadi nak menciptakan kita pula, mestilah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu, maha mengetahui. Macam mana nak ciptakan kita, macam mana kita berupa paras bentuk kita, nak letak warna apa, anggota kita ni nak dicukupkan ke tidak, ini ilmun, sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan lain-lain sifat lagi lah. Jadi ini sifat-sifat ma'ani. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan sifat-sifat ma'aninya tadi ni dalam penciptaan kita tadi, maka terhasillah kita, akhirnya zahirlah kita ke dunia. Dan zahir kita ke dunia ini menunjukkan, membuktikan hal ataupun keadaan Allah SWT tadi ni maha berkuasa, maha berkehendak. Itu yang disebut kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu muridan. Hasil natijah daripada sifat-sifat ma'ani tadi. Maka zahirlah sifat-sifat maknawiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang kita nak faham kat situ. Jadi insya-Allah kita pindah tajuk, kita pindah tajuk kepada sifat-sifat yang bertaaluk. Muka surat. Ni insya-Allah nanti bila kita faham sikit sebanyak sifat-sifat yang bertaaluk, nanti kita akan lebih nampak lagi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat ma'aninya, dengan sifat-sifat ma'ani yang 7, kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar. Semua sifat-sifat yang bertaaluk ni bukan 7, dia ada 6 sahaja, kecuali dengan sifat hayat. Allah Ta'ala yang maha hidup, selain daripada itu 6 sifat yang lain tu adalah sifat-sifat yang bertaaluk. Apa maksud ta'aluk ni? Ta'aluk ni dah digunakan dalam bahasa kita, tapi bila kita mengaji tauhid ni susah nampaknya kita nak faham. Kita sebut
Sultan Johor, Darul Ta'zim, ya, dan jajahan, dengan jajahan takluknya. Ya. Apa maksudnya tu? Kuasa, keluasan kekuasaannya. Perluasan kuasa dia. Jajahan takluk dia setakat mana? Dalam konteks apa ni kita mengaji tauhid ni, ta'aluk ni maknanya tugas ataupun skop tugas sifat-sifat yang bertakluk ni ada skop dia masing-masing. Ya. Ada tugasnya yang tertentu. Itu dipanggil sifat-sifat yang bertakluk. Waktu saya mengaji dengan tuan guru saya dulu, saya pun tak faham apa benda ta'aluk ni, ya. Sebab dulu ni mengaji zaman dulu ni, zaman masa saya sekolah umur habis SPM dulu, bila mengaji kitab Risalatul Tauhid ni dengan almarhum tuan guru saya, kita memang catat, tapi catat pun tak berapa nak faham. Sampailah kita mengaji, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT berikan sedikit kefahaman. Ya. Jadi ta'aluk ni kalau ikut takrif tuan guru saya dulu ni tadi, dia kata telah berbuat sifat lebih daripada sifat. Ini makna ta'aluk. Kalau baca bukan memang tak faham. Telah berbuat sifat lebih daripada sifat. Memang tak faham, ya. Tetapi bila kita huraikan nanti insya-Allah, ya, kita akan dapat sedikit sebanyak kefahaman. Jadi bab ta'aluk ni memang sukar sedikit. Kena fokus betul-betul, kita kena faham betul-betul. Saya okey, ada gangguan tadi, ya. Jadi nak mengaji bab ta'aluk ni, apa hukum mengaji bab ta'aluk ni? Hukum dia fardu kifayah. Di dalam mengaji sifat 20 fardu ain. Mengaji bab ta'aluk ni dikata dalam disebutkan di dalam kitab-kitab tauhid yang lain, hukum dia fardu kifayah, ya. Maknanya tidaklah menjadi fardu ain kita nak faham, ya, nak mengaji sifat-sifat yang berta'aluk ni, ya. Tetapi insya-Allah kita baca kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, mencampakkan nur kefahamannya kepada kita insya-Allah dalam usaha kita nak mengenal ataupun nak faham, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib, ya, yang kita faham insya-Allah, ya. Jadi sifat-sifat yang berta'aluk, ya. Adalah sifat yang mempunyai ta'aluk ialah 6 sifat daripada sifat ma'ani juga, ya. Jadi maknanya bukan semua sifat yang ada ta'aluk ni, ya. Kita dah baca sifat nafsiyah tu tak ada, sifat salbiah tak ada, yang ada sifat-sifat ma'ani yang ada berta'aluk, ya. Sifat maknawiyah pun tak ada, ya. Jadi mana fokus kita adalah sifat-sifat ma'ani, ya. Bila sebut sahaja berkaitan dengan sifat-sifat yang berta'aluk, maknanya dia berkaitan dengan sifat-sifat ma'ani kecuali sifat hayat, ya. Jadi 6 sifat, ya, dalam sifat ma'ani ni, iaitu kudrah, iradah, ilmun, sama', basar dan kalam. Kerana sifat-sifat yang tersebut itu selain berdirinya pada zat, ia melampaui kepada yang lain. Adapun sifat hayat, maka ia tiada berta'aluk kerana hayat tidak melampaui ke lain daripada berdiri pada zat. Hanya ia menjadi syarat pada akal bagi sifat ma'ani. Jadi 6 sifat yang berta'aluk tadi ni dia kata berdiri pada zat dan ia melampaui kepada yang lain. Ia melampaui pada yang lain. Ya, sebab itu bila saya rujuk semula tafsir terjemahan ataupun
istilah ataupun tafsir yang diberi oleh Tuan Guru saya, iaitu telah berbuat sifat lebih daripada sifat. Maknanya selain pada Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat-sifat ma'ani tadi ni, maknanya ada tugasan lain, ya, melampaui daripada sifat itu, ya. Ini yang disebut yang bertakluk tadi ni. Ya, selain dia berdiri pada zat, maka ia melampaui kepada yang lain, ya. Nanti kan kita bagi contoh, insya-Allah mudah kita faham selepas ini. Lain daripada sifat hayat tadi ni. Adapun sifat hayat, maka ia tiada bertakluk kerana hayat tidak melampaui ke lain. Hayat ni hanya khusus untuk zat Allah Subhanahu Wa Taala saja, ya, yang berdiri pada zat, ya, dan dia tidak melampaui kepada yang lain, ya. Makna ta'alluq, ya. Makna ta'alluq iaitu sifat itu menuntut serta melazimkan perkara yang lain yang bertambah atas berdirinya pada zat. Umpama sifat kudrat itu ia menuntut akan perkara yang lain, iaitu menjadikan mungkin atau mengadamkan dia, mentiadakan dia. Ya, mengadamkan ni maknanya mentiadakan, ya. Kemudian daripada ia berdiri dengan zat. Bagi contoh, ya, sifat kudrat, ya. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kudrat, sifat kudrat sifat apa? Sifat ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Sifat yang dibangsakan kepada ada. Dibangsakan ada kepada ada ni ada pada apa? Pada zat. Maknanya sifat kudrat ini dibangsakan berdiri ada pada zat. Wajib ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya zat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kudrat. Sifat berkuasa, ya. Melazimkan perkara yang lain yang bertambah atas berdirinya pada zat. Selain sifat kudrat ini ada berdiri pada zat, wujud pada zat, ya, ia menuntut kepada perkara yang lain, iaitu menjadikan mungkin. Selain sifat kudrat ini ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala ni melampaui kepada yang lain tadi. Yang lain yang mana? Yang lain maknanya disebut di sini contoh dia untuk menjadikan mungkin atau mengadamkan dia atau mentiadakan dia. Maknanya selain ada sifat kudrat pada zat Allah Subhanahu Wa Taala tadi ni, maka dengan sifat kudrat ini jugalah Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, untuk menjadikan yang mungkin ataupun mentiadakan dia, mengadamkan dia. Apa maksudnya? Bila Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi telah menetapkan contohnya untuk menciptakan kita, ya, mencipta kita ni bukan sekarang ni, tak tahu tah bila-bila dah dulu ni, dah ditetapkan sejak azali. Kita pun tak tahu sejak azali itu bila, ya. Dah ditetapkanlah nak diciptakan insan yang bernama Abbas, ya. Insan yang bernama Abbas tadi ni. Jadi waktu ditetapkan pada azali dulu ni, ya, yang diperintahkan kepada qalam untuk menulis, ya, sejak azali itu, Allah Ta'ala dengan iradahnya, dengan kudrah dan iradahnya, ya, suruh perintah pada kalam ni, pada qalam untuk menulis di Lauh Mahfuz sana, nak menciptakan insan yang bernama Abbas. Saya lah, ya. Tak tahu berapa juta tahun, berapa trilion tahun dulu, tak tahu. Jadi itu yang dipanggilkan tadi tu, ya, untuk menjadikan yang mungkin. Jadi maknanya bukanlah wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan saya ni, tak, ya. Untuk menjadikan yang mungkin. Maknanya mungkin boleh ada, mungkin boleh tak ada. Nampak dekat situ, Jadi dengan sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala tadi ni, untuk menentukan sesuatu sama ada untuk menjadikan mungkin ataupun ataupun mengadamkan dia. Allah Subhanahu Wa Taala dah tetap daripada dululah,
nak adakan ke tidak insan bernama Abbas ni. Itu dia punya ta'alluq yang kita panggil nanti kita akan belajar selepas ini. Berapa-berapa jenis ta'alluq ni. Itu zaman mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan daripada azali itu ta'alluq apa nama dia. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ditetapkanlah. Ditetapkan, maka Allah telah tentukan nak jadikan insan yang bernama Abbas ni. Siapa dah insan nama Abbas ni, Allah Ta'ala tentukan dah. Nanti dia hidup, dia lahir berapa hari bulan, nak hidup berapa tahun, berapa kadar rezeki dia, siapa isteri dia, berapa orang anak dia. Ini ketetapan yang lain pula. Ini ta'alluq yang lain pula. Itu ketentuan yang Allah Subhanahu Taala tetapkan dulu. Tak tahu berapa trilion tahun yang dulu. Ini contoh bagi sifat kudrat tadi. Kemudian berlalulah masa diciptakan Nabi Adam, datuk kita Siti Hawa, beranak pinak manusia, sampailah kepada mak bapak saya berkahwin, kemudian mengandunglah ibu saya, kemudian lahirlah saya ke dunia ini. Zahirlah saya ke dunia ini, maka berlakulah ataupun terciptalah kejadian sebenar zahir saya ke dunia ini. Pada 20 hari bulan 6 tahun 1968. Itu tarikh lahirlah. Maka sekali lagi berlaku ta'alluq Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kudrat tadi ni. Berlaku sekali lagi. Itu lain pula nama ta'alluqnya. Jadi ada pecahan-pecahan. Saya bagi gambaran tu nanti daripada mula ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala nak menetapkan, nak menentukan, nak menciptakan saya daripada berapa trilion tahun dulu. Kemudian bila Allah telah buat ketetapan itu, ditentukan ketetapan yang lain pula. Macam mana saya ni rupanya, macam mana, berapa umur dia, berapa kadar rezeki dia. Itu pun trilion tahun dulu, kita tak tahu. Kita pun tak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ini ta'alluq yang ada. Sampailah kejadian yang sebenar, saya zahir ke dunia 20 hari bulan 6 tahun 1968. Ini ta'alluq yang lain pula. Ini yang akan kita bicarakan berkaitan dengan ta'alluq tadi. Jadi kenapa kita faham atau kita perlu faham ta'alluq tadi ni? Sebab disebut tadi ni iaitu perkara sifat kudrat tadi menuntut akan perkara yang lain, iaitu menjadikan mungkin atau mengadamkan dia. Sama ada Allah Ta'ala nak laksanakan ataupun nak sempurnakan kejadian Abbas ni ataupun tidak. Ini yang kita mengaji tauhid ni, supaya kita faham maknanya kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi ni terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya wajib Allah Ta'ala nak jadikan insan yang bernama Abbas ni. Tak wajib. Sebab itu disebut tadi ni menjadikan mungkin atau mengadamkan dia. Untuk jadikan ke tidak, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita faham nanti, bila kita mengaji ni, kita faham ta'alluq Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, nanti baru kita faham bahawa takdir kita ni nanti Allah Ta'ala telah ada ketetapan tertentu, tetapi tidak dimaklumkan kepada kita. Kita pun tak tahu kita ni ahli syurga ke, ahli neraka ke, kita ni orang yang taat ke ataupun orang yang tidak taat. Sebab di sana nanti ada pula ada pula bicara yang lain yang berkaitan dengan usaha dan ikhtiar kita pula.
ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita yang dipanggil al-kasbu, ataupun usaha dan ikhtiar. Jadi sebab kita tak tahu, ya, apa hikmah dia supaya kita berusaha lah. Kita berusaha, berdoa, berusaha supaya mudah-mudahan usaha, walaupun kita ni i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni, usaha dan ikhtiar kita tu tidak memberi bekas, hanya Allah Ta'ala yang memberi bekas. Mudah-mudahan ada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita dengan berkat usaha, ikhtiar, doa kita tadi ni. Allah Ta'ala gulungkan kita berbetulan dengan apa yang Allah telah tetapkan kepada kita, ya, rezeki kita yang baik, ya, isteri kita yang baik, keluarga kita yang baik, ya, dapat kita menjadi ahli syurga dan sebagainya, ya. Itu hikmah dia di sebalik itu. Sebab sekarang memang kita tak tahu, seorang pun tak tahu, ya. Ini mustahak kita mengaji tauhid ni, ya, kita faham di situ nanti insya-Allah, ya. Kita sambung balik, ya. Dan makna mungkin, ya, tulis itu, ya. Dan makna mungkin itu iaitu perkara yang harus adanya dan tiadanya. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Yang boleh berubah-ubah, dan termasuk pada mungkin itu perkara mustahil aradi, ya, dan wajib aradi, iaitu mungkin yang telah dita'alluq oleh iradah Tuhan hendak dijadikan, maka wajib ia menerima jadi. Dan mungkin yang dita'alluq iradah tidak hendak dijadikan, maka ia mustahil menerima jadi, ya, mustahil ia menerima jadi. Bahasa dia tu bahasa lama, ya. Bahasa lama susah kita nak faham. Apa yang dimaksudkan dekat sini? Apa mungkin ni? Mungkin ni pun dah jadi bahasa Melayu. Mungkin. Maknanya mungkin ni boleh jadi ada ataupun tak ada. Itu sebut mungkin tu. Ya. Makhluk ni termasuk mungkin lah. Kita ni termasuklah dalam mungkin ni. Makhluk masiwallah, selain daripada Allah ni termasuk dalam mungkin. Maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ya. Kalau dengan kehendak Allah Ta'ala nak ada, adalah. Ya. Kalau dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada, tak adalah. Baru ni saya kena COVID. Ya. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya, isteri saya, anak sulung saya kena COVID. Ya. Itu pun perkara mungkin. Ya. Perkara mungkin yang ditakdirkan oleh Allah SWT kepada saya dan ahli keluarga saya. Anak saya yang lelaki 2 orang tak kena pula. Alhamdulillah. Itu pun mungkin Allah Ta'ala, maknanya, ya, mungkin di situ maknanya Allah Ta'ala tak nak. Dengan iradah, dengan kudrah dan iradah Ta'alanya, dengan kudrah dan iradahnya ditiadakan. Ya, tak kena pula anak saya yang 2 orang ni tak ada kena COVID. Saya, isteri dan anak sulung kena pula COVID. Itu dah nak menunjukkan kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara mungkin tadi ni. Ya. Jadi, sebab itu dinyatakan di sini. Ya. Mungkin itu iaitu perkara harus adanya dan tiadanya. Ya. Jadi bila Allah Ta'ala tiadakan balik, maka harus juga. Ya. Setelah lebih kurang seminggu berkurung dalam rumah, saya pun tak sedar bila, ya, bila COVID ni hilang daripada tubuh badan saya, ya, saya pun tak sedar. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Tapi bila dapat perintah KKM, berkurung 7 hari home isolation, ya, 7 hari kita ikutlah. Tetapi bila hilang COVID ni, wallahu alam, hari ke-6 ke berkurung, hari ke-5 ke berkurung, tak sedar, ataupun hari last tu yang, baru hilang, wallahu alam. Ya, sedar-sedar bila kita buat
Ya, pada hari keempat kalau tak silap saya buat test, masih ada lagi. Buat saliva test tu kan. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ke-6 saya buat, tengok-tengok dah tak ada. Ya. Satu line aja. Ya. Itu alhamdulillah. Ya. Jadi maknanya ini adalah nak menunjukkan betapa kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam perkara mungkin tadi ni. Ya, jadi harus ada dan harus tiada. Ini kehendak Allah Taala yang berubah-ubah. Ya. Jadi dan termasuk pada mungkin itu perkara mustahil aradi. Apa maksud mustahil aradi ni? Mustahil berlaku. Aradi ni perkara mendatang. Ya, perkara yang mendatang. Yang mendatang, yang Allah Ta'ala telah tetapkan tak akan berlaku, maka mustahil aradi berlaku. Mustahil akan datang berlaku. Ini yang disebut perkara mungkin tadi ni. Ya, jadi dia akan bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tetapkan mustahil, maka mustahil lah. Contoh, ya, mustahil aradi ni. Kan datang ni contohnya seorang pasangan berkahwin, ya, berkahwin dah tunggu dah, ya, akan datang berapa tahun, ya, 2 tahun, 3 tahun tak dapat anak contohnya, ya. Ni mustahil aradi. Contohnya maknanya Allah Ta'ala tetapkan akan datang ni memang dia tak akan dapat anak. Ya, kita tengok kan ada pasangan sampai sekarang, ya. Sahabat-sahabat saya pun ada di Mahkamah Syariah ni yang dah kahwin 15 tahun, 20 tahun masih tak ada anak. Ini mungkin termasuk dalam perkara tadi ni, mustahil aradi. Dan wajib aradi. Wajib aradi ni akan datang berlaku. Ya. Mungkin wajib aradi ni maknanya tadi ni orang yang tak dapat anak tadi ni. 5 tahun, ya, 5 tahun tak dapat anak, 10 tahun tak ada anak, 15 tahun tak dapat anak, tetapi dia tetap berusaha. Berusaha, berikhtiar, berdoa, ya. Dan berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu Taala, nanti dah 18 tahun kau kahwin, kata Allah Taala, insya-Allah, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu Taala maka mengandung. Ada, ya. Ada orang yang dah hampir 18 tahun, 20 tahun kahwin, dengan takdir Allah Subhanahu Taala berbetulan dengan usaha, ikhtiar dan doanya berserah dan berbetulan dengan rahmat dan kehendak Allah Subhanahu Taala maka mengandung. Ya. Ini dipanggil wajib aradi. Akan datang kita tak tahu. Ya. Kita tak tahu, ya. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, ya. Ya, ini yang disebut tadi ni, iaitu mungkin yang telah dita'alluq oleh iradah Tuhan. Hendak dijadikan, maka wajib ia menerima jadi. Bila Allah Ta'ala dah berta'alluq tadi ni, dah menetapkan jadi akan datang ni, wajib jadi akan datang ni, maka akan jadi. Ya. Manalah saya sangka, contohlah ni, diri saya lah, ya, nak jadi ketua hakim syar'i Negeri Sembilan. Tak pernah terfikir dulu saya dengan isteri ni, ya. Kemudian tak pernah pula fikir nak dapat gelaran datuk dan sebagainya, ya. Tak pernah terfikir. Tapi bila Allah Ta'ala tetapkan jadi, maka jadi, ya. Ini yang akan datang kita tak tahu pula nasib kita yang lain, ya. Anak-anak kita, ya, kita tak tahu, ya. Jadi ini yang disebut tadi ni, ya. Dita'alluq oleh iradah Tuhan, hendak dijadikan, maka wajib ia menerima jadi. Tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah Ta'ala kata nak jadi, jadi, ya. Dan mungkin yang dita'alluq iradah tidak hendak dijadikan, maka iaitu mustahil ia menerima jadi.
kita rancanglah macam mana pun. Ya, ada ibu bapa yang ialah mungkin dia terlalu ideal lah. Dia nak anak dia ya jadi seorang, contohnya seorang doktor. Ya, maka disekolahkan anak ni. Disekolahkan anak ni menjurus kepada nak jadi doktor. Ya, belajar sains, belajar itu biologi, macam-macam lah. Belajar kimia, belajar segala macam belajar yang nak jadi doktor ni. Kemudian masuk universiti, masuk matrikulasi pun berkaitan dengan kedoktoran juga. Kemudian masuk kampus tetap, main campus, ambil jurusan doktor. Ya. Tiba-tiba bila tamat ijazah, ya, tak jadi doktor. Berlaku tak? Berlaku. Ya. Ni bila Allah Ta'ala telah tetapkan tak jadi, maka mustahil ia menerima jadi. Ni yang kita kena faham bab mungkin tadi ni. Ya. Ta'alluq Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi ni. Untuk menjadikan mungkin tadi ni. Sama dia jadi ataupun tak jadi. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dalam ta'alluq Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ta'alluq qudrah dan iradah. Ya, ada permintaan tadi ni ya, untuk tunjuk versi kulit kitab kita ni. Ya. Di kitab versi Jawi dan juga versi Rumi. Okey, ya. Kita sambung sikit lagi ya, yang berkaitan dengan sifat-sifat yang bertakluk tadi ni. Ke surat berapa tadi ya? 71, ya. Yang Rumi tadi. Mana tadi? Okey. 74 Datuk. 74 ya. Dan makna mukmin ya. Dan makna mungkin tadi ya. Okey. Jadi sebelum seseorang, sambung situ ya. Sebelum seorang masuk membincangkan perkara ta'alluq ini, hendaklah ia mengetahui bahawa tiap-tiap sifat yang bertakluk itu mesti ada 3 perkara. Yang pertama tempat takluk, yang kedua bahagian takluk, dan yang ketiga kelakuan takluk. Ya, tempat takluk ni tempat sifat-sifat yang bertakluk lah. Ya, kemudian bahagian takluknya dan kelakuan takluknya. Maknanya takluk ni mengikut sifat-sifat tu. Mungkin takluk dalam sifat kudrat lain. Ya. Lain daripada takluk dalam sifat iradah. Ya. Mungkin lain takluk dalam sifat sama', ya, basar lain. Mungkin ada sedikit-sedikit kelainan daripada ni. Ya. Itu dimasukkan tadi ni. Jadi kita masuk sikit ya untuk kita dapat sedikit gambaran ta'alluq kudrat. Kita mula dengan ta'alluq kudrat. Ada 6 tadi kan? Ada 6 sifat yang berta'alluq. Kita mulakan dengan ta'alluq kudrat. Ya. Maka kudrat yang berta'alluq ia kepada segala mungkin, segala perkara yang baharu adanya dan tiadanya, dengan ta'alluq ta'thir. Ya, yang ini memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Maka tidak kudrat itu berta'alluq kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki, tetapi berta'alluq ia kepada wajib aradi dan mustahil aradi. Tadi kita baca sikit tadi ni. Ya. Bagaimana yang sudah dinyatakan, kerana keduanya itu termasuk dalam bahagian mungkin juga. Jadi ta'alluq kudrat ini dia lebih mudahlah, ya. Lebih mudahlah. Ya. Sebab dia hanya berta'alluq kepada segala yang mungkin saja. Apa mungkin tadi ni? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu mudah kita faham kat situ. Jadi terpulanglah pada Allah SWT nak jadikan ke ataupun tak nak jadikan. Ini
tertakluk kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut mungkin maknanya segala yang baharu, ya, yang nak dijadikan atau tak nak dijadikan, ya, dengan takluk taksir, ya, memberi bekas pada mengadakan atau mentiadakan, ya. Jadi maknanya bila Allah Taala menjadikan alam ini dengan kudratnya menciptakan alam ini, jadi itu dipanggil takluk taksir tu, bekas ataupun kita nampak hasil ataupun bekas kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah alam ini dengan kudrah, ya, hasil ataupun bekas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah kita. Jadi kita ni adalah termasuk dalam takluk taksir sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau kita nak faham lebih lanjut, kita boleh lihat balik, ya, bagaimana takluk taksir ni, ya. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya, sifat nafsiahnya, iaitu sifat wujud. Apa yang wujud? Zat Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud. Kita wujud ke tak wujud? Hakikatnya kita tak wujud, kita diwujudkan. Ya, yang wujud siapa? Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala wujud, maka ada sifat-sifatnya yang wajib kita belajar, sifat 20 ni. Contohnya kudrat tadi ni. Ya. Sifat kudrat. Ya, sifat-sifat ma'aninya yang 7, ya, contohnya tadi. Jadi dengan sifat kudrat tadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan sifat-sifat ma'aninya, maha berkuasanya, maha berkehendaknya, maka dengan sifat itu Allah Taala jadikan kita. Allah Taala jadikan bumi ni, langit dan bumi ni, ya. Jadi langit dan bumi ni, kita dan sebagainya, makhluk ni menunjukkan taksir ataupun bekas ataupun sebagai bukti, ya. Bukti apa? Bukti kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ma'ani tadi. Jadi sifat berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala ini membuktikan adanya sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Nah, itulah maknanya bila kita berfikir ke situ, maknanya baru kita faham. Akal kita ni boleh faham dengan takluk taksir tadi ni, bekas ataupun hasil yang kita nampak Allah Ta'ala ciptakan kita, ciptakan langit dan bumi ni, nak menunjuk itu dah adalah hasil ta'alluq sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maknanya Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya. Jadi bila ada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti ada zat dia. Zat dia yang maha wujud. Allah Ta'ala yang maha wujud walaupun kita tak nampak. Ya, nampak dekat situ. Di situlah baru kita dari segi hukum akalnya dapat kita ambil kesimpulan dengan kewujudan kita, kewujudan alam ini menunjukkan bahawa bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi dia akan pergi ke situ. Ini dipanggil takluk taksir. Ya. Maka tidak kudrat itu bertakluk kepada wajib hakiki dan wajib dan mustahil hakiki tadi ni. Bukan wajib. Ya. Allah Ta'ala jadikan kita ni bukan wajib. Bukan wajib hakiki. Ya. Tetapi wajib aradi, wajib yang mendatang. Ya. Kalau wajib hakiki ni macam terpaksa lah maknanya. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala terpaksa nak jadikan kita. Mustahil. Ya. Jadi bukan. Ya. Jadi ta'alluq Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ta'alluq kudrat tadi ni, ya, tidak wajib hakiki dan mustahil hakiki. Tetapi bertakluk kepada wajib aradi yang kita bincang tadi ni. Ya. Yang saya sebut tadi ni, bila Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya tadi ni telah menetapkan nak menjadikan saya tadi ni, tak tahu berapa trilion tahun dulu tadi ni, maka wajib aradi. Ya. Maknanya
ketentuan ya yang Allah Taala dengan ta'alluq sifat kudrat tadi ni ya, bila Allah Taala dah tetapkan ya trilion tahun dulu nanti tadi ni ya, maka akhirnya ya bila sampai masanya zahirlah saya, ini yang dipanggil wajib aradi. Bila Allah Taala dah tetapkan jadi, maka sampai masanya jadilah saya, zahirlah saya ke dunia ini ya. Ini disebut wajib aradi tadi ni. Dan mustahil aradi ya, contoh mustahil aradi tadi apa? Contoh Allah Taala ya, bila pasangan berkahwin tadi ni tak mengandung ya. Bila sebab Allah Taala dah tetapkan dah ya, dah tetapkan si fulan dengan si fulan ni bila berkahwin maka tak dapat anak ya. Tak dapat anak. Jadi mustahil aradi lah ya. Boleh faham ya, ingat ya bila bagi contoh macam tu, sebagaimana sudah dinyatakan kerana keduanya itu termasuk dalam bahagian mungkin juga ya. Dia akan balik pada mungkin tadi, nak cipta atau tak nak cipta, nak bagi jadi ataupun tak bagi jadi. Inilah ta'alluq mungkin, ta'alluq sifat kudrat hanya kepada perkara yang mungkin saja ya, bukannya wajib hakiki tadi, tak semestinya ya. Ini terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah 95 minit ya, tak perasan 96 minit ya. Jadi sikit saja lagi sebagai inilah ya. Maka bahagian ta'alluq kudrat dengan jalan ijmal, apa jalan ijmal, jalan ringkas lah ya. Di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi ada dua ta'alluq, iaitu ta'alluq saluhi qadim, yang kedua ta'alluq tanjizi hadis. Ini nanti panjang perbahasan dia. Apa maksud saluhi qadim? Apa maksud tanjizi hadis? Nombor satu dengan nombor dua tu di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Saluhi ni apa maksud dia? Saluhi ni maksudnya salah. Salah ni maksudnya baik ataupun sesuai. Ya. Maknanya ta'alluq Allah Ta'ala telah ketetapan Allah Subhanahu Ta'ala dulu ni saluhi qadimun. Qadim apa? Sejak azali. Maknanya ketetapan Allah Subhanahu Ta'ala ni dah sesuai dah untuk kita. Walaupun dah ditentukan sejak azali lagi, sejak yang qadim lagi, sejak zaman dulu lagi, yang kita tak tahu entah bila, sejak azali tadi ni. Ya? Itu maksudnya ta'alluq saluhi qadim, yang patut dan sesuai untuk kita. Ya? Ini dah ditetapkan dulu lagi. Ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi ni maknanya kejadian sebenar lah. Kalau saya zahir tadi ni, lahir tadi 20/6 tahun 1968, makna berlakulah ta'alluq tanjizi hadis tadi ni, zahir saya ke dunia ni 20/6 tahun 1968. Ini ta'alluq tanjizi hadis. Ya? Jadi mungkin itu saya beri gambaran awal dulu supaya kita faham istilah tu. Ya, insya-Allah nanti sebab ada banyak lagi istilah-istilah ni yang kalau kita ni memang memeningkan kepala kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala beri sedikit gambaran pada kita nak faham ta'alluq ni, panjang perbahasan dia. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, memudahkan kita faham. Sekurang-kurangnya kita dapat faham yang asas ini. Yang secara ijmal tadi ni. InsyaAllah. Jadi dah hampir 9-10 minit ya. Saya ingat kita berhenti di situ dulu, iaitu maka bahagian ta'alluq kudrat dengan jalan ijmal di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dua ta'alluq ya, iaitu ta'alluq saluhi qadim nombor satu ya, dan seterusnya nanti kita baca insya-Allah. Jadi saya ingat saya berhenti di situ dulu. Kalau ada satu soalan ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin tu sifat yang harus bagi Allah ke Ustaz? Ya.
Ini termasuk dalam sifat yang haruslah. Ya. Lepas tu satu Maknanya lagi. sifat. Ya, betul. Ya. Lepas tu satu lagi Ustaz, bekas kudrat tu benda yang telah berlaku kau Ustaz? Taksir. Ya, taksir ni maknanya akibat ataupun kita panggil taksir ni bekas lah. Ya. Bila maknanya Allah Ta'ala telah ciptakan kita, ni bekas lah. Ya, dah berlaku tu betul lah tu. Ya. Yang dikatakan satu kerana pada satu kerana tu macam mana pula Ustaz? Mana tadi ya? Kat mana tadi tu? Kerana dengan kerana tadi tu. Oh, maknawiyah tadi ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap ya. Dekat sifat maknawiyah Datuk. Ya, betul. Sifat maknawiyah tadi ni. Baris kelima Ustaz dari tajuk ni. Ya. Dia kerana ni maksudnya sebab lah. Ya. Kerana ni maksudnya sebab. Ya. Dia nak sebutkan di sini dalam sifat, saya sebut tadi kan, sifat maknawiyah tadi ni adalah hasil natijah daripada sifat-sifat ma'ani. Cuma disebut dekat sini, hal maknawiyah itu bukan makna kerana. Ya. Maknanya bukan macam mana ya nak serangkan ni? Maknanya hal keadaan maknawiyah tadi ni bukan kerana bukan dikeranakan, ya. Bukan dikeranakan dengan sifat sifat ma'ani tadi ni, ya. Di situ kita nak kena faham begitu. Maknanya dari segi hakikatnya, kalau pun tak ada sifat ma'ani tadi, kalau ni tak boleh sebut kalau ni sebenarnya ni, ya. Maknanya Allah Ta'ala tu tetap berkuasa. Hal keadaan maknawiyah tadi tetap ada, ya, bukan kerana, ya, bukan dikeranakan sebab dia kata di sini, ya, kerana memberi faedah ilat bagi maklulnya sekiranya ma'ani memberi bekas kepada maknawiyah, tetapi yang dikehendakkan di sini berlaziman, ya, iaitu lazim berdiri pada kudrat pada zat itu, bahawa dinamakan zat itu qadiran, maka jadilah sifat ma'ani itu illah malzumah, ya. Sifat ma'ani tadi menjadi illat kepada sifat maknawiyah itu, ya. Dia bukan jadi dia bukan dikeranakan. Macam mana saya nak sebut, nak fahamkan. Ustaz, boleh tak Ya. yang dikeranakan tu kita katakan selagi ada zat diasbabkan dengan suatu asbab. Mungkin itu boleh faham. Macam mana? Boleh ulang balik. Ya. Zat, selagi ada zat diasbabkan dengan suatu asbab. Saya minta tangguh dululah. Nanti saya bagi penerangan balik dalam kuliah akan datang. InsyaAllah, ya. Saya takut nanti kan saya silap beri kefahaman, ya, tentang kerana tadi tu, ya. Cuma yang boleh kita faham di sini, Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat manawiyah ni tidaklah dikeranakan dengan sifat-sifat ma'ani tadi ni. Itu yang dapat saya fahamlah, ya. Berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala tadi ni, ya, dia bukan dikeranakan sifat ma'ani, tapi melazimi tadi ni berikutan ataupun natijah daripada sifat ma'ani. Maka, ya,
jadilah sifat-sifat maknawiyah tadi ni. Jadi insya-Allah, terima kasihlah pada ni yang bertanya tadi tu. Nanti insya-Allah tolong ingatkan saya dalam kuliah akan datang. InsyaAllah saya dah cuba dapatkan pencerahan yang lebih jelas lagi berkaitan dengan ini. InsyaAllah, saya mohon maaf lah ya. Takut saya salah beri kefahaman, maka takut kita terseleweng ya kefahaman itu ya. InsyaAllah ya, boleh ya. Saya mohon maaf dulu ya. Saya berhutang lah ni, insyaAllah. Mengaji tauhid ni memang macam ni lah, memang pening sikit ya. Sebab dengan istilah dia tu, kemudian kita nak faham satu hal lagi ya. Jadi saya serah balik lah ya, kepada ya, pengurusi majlis. Baik, Datuk. Yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan itu adalah atas kekhilafan dan kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguh dah dengan doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله تقبل الله منكم. Saya serah pada Syukur Alhamdulillah kita telah dapat terus belajar ilmu tauhid di bawah bimbingan Yang Amat Arif Datuk Abbas Nordin. Terima kasih Yang Amat Arif Datuk kerana terus sudi mengajar ilmu yang sangat-sangat penting untuk kita terus mempelajari sehingga akhir hayat kita. InsyaAllah macam Datuk cakap tadi, semoga bertambah-tambah lagi kefahaman kita dalam mempelajari ilmu ini, insya-Allah. Amin. Terima kasih juga kepada semua hadirin kerana sudi bersama-sama dengan Gema Yasin Nur Iman, dan jangan lupa esok 6.45 pagi kita akan ada majlis bacaan Yasin, tahlil arwah dan juga doa di bawah pimpinan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Huda, iaitu mantan Imam Masjid Al-Ikhlas Lembaga Getah Malaysia, insya-Allah. Mohon sekali lagi Datuk Yang Amat Arif untuk menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As bagi memberkati majlis kita malam ini. Dengan hormatnya dipersilakan Yang Amat Arif. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz, KJK, JYNI dan sahabat semua.